السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين، ومن حسد حاسدين، ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini, sama-sama kita boleh berkumpul di dalam sebuah masjid untuk sama-sama kita mudarasahkan akan sedikit daripada ajaran al-Islam, dan sama-sama kita nak jaganya diri kita daripada fitnah-fitnah semasa, daripada gelombang-gelombang cara mikir yang ada di rata-rata tempat pada hari ini. Dengan sebab itu, katanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kalaulah kita sebagai orang Islam tetapi kita tak memahami cara memikir orang yang jadi seteru dengan Islam, nescaya Islam itu akan runtuh daripada kita satu persatu. Dengan itu, pepatahan orang Arab dia kata, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih, wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fih. Kita tahu benda yang tak bagus, tak baik, tak kena fitnah dan sebagainya, untuk kita nak jaga diri daripada perkara tersebut. Sesiapa tak boleh nak beza di antara benda baik dengan benda tak baik, benda benar dengan benda tak benar, nescaya kita akan jatuh di dalamnya. Masa yang kita duduk ni dinamakan masa al-aulamah, masa globalisasi, masa dunia tidak ada sempadan. Di dalam masa yang kita duduk ni, ada satu istilahat, ada satu cara memikir yang penuh benar di dalam negara kita dan di mana-mana tempat hari ini, dinamakan
Al-Asraniyah. Al-Asraniyah ni iaitu cara mikir baru untuk kita nak menjadikan agama kita ni turut kehendak manusia. Sedangkan Tuhan ni yang menjadikan kita, yang menjadikan alam kita ni waktu turunnya syariat, wa anihkum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum, suruh kita hukum dan kita menerangkan ajaran mengikut apa hak Tuhan nak. Janganlah turut hawa nafsu. Mana-mana pihak pun tak boleh. Kerana dengan sebab kita ni kalau turut hawa nafsu, ya tak sudahlah kita. Menjadikan kita tadi itu jadi tak memuaskan. Hingga akhir binasakan diri, binasakan hidup binasakan akal fikiran, binasakan dunia tempat kediaman, akhirat esok kena masuk di dalam api neraka. Maka rugilah seseorang manusia. Dengan sebab itu alim ulama kita senantiasa dia tadi itu beri peringatan kepada kita pada masa yang kita duduk ini. Terutama kalau kita tengok dalam dunia ni, manusia ada dua pihak. Pihak pertama, yakni manusia yang nak duduk tempat tula, tak ada nak membaru cara mikir ke duduk ke ekonomi, bab politik, pengajian, gapo nak duduk sebagaimana ya duduk tu lah. Itu satu kumpulan. Satu kumpulan lagi nak kepada kemajuan, nak kepada tamadun, nak kepada hadap ke depan, nak kepada kemuliaan. Dua pihak tadi itu adalah dalam seluruh dunia. Apabila kita suluh, gitulah, tak ada beza, tak ada nak oyak terkurang sebagaimana apa yang kita kemukakan di sini. Kerana manusia sifat dia sama ya. Sama ada berbangsa mana, bahasa mana, supaya manusia, tabiat dia, fitrah dia, Allah Ta'ala jadi sama. Tetapi beza sikit, ada istiadat, budi pekerti, dan cara mikir sikit-sikit sahaja hak pada tabiat keaslian dia. Maka daripada pihak yang nak kepada kemajuan tadi itu, moleklah, baguslah daripada orang-orang Islam kita, daripada anak cucu kita. Tetapi sampai kepada mereka itu membawa kepada kata nak maju tadi itu, sehingga tengok kepada hukum hakam agama ni, dia kata tak sesuai, tak semasa, tak ada dengan keadaan. Yang wajib kita kena ubahkan hukum tersebut, nak wisupa dengan hawa nafsu ataupun cara mikir. Mereka ini akan dakwa kata kita pasti kena membarukan agama kita, dan pasti kita kena tilik kepada tujuan hak agama kita mari ni untuk nak manusia itu senik, nak manusia tu mudah. Baca beberapa ayat daripada ayat Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Tuhan hendak kepada kita ni benda yang mudah, tak sih benda payah. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala tak ada nak menjadikan agama kita jadi bebanan yang susah. Dia baca ayat Quran kita dengar, sebab itulah jadi terlebat setengah-setengah daripada manusia yang tidak ada asas di dalam hukum agama. Dia nampak kata hukum syarak tadi itu tak sezaman, tak dengan semasa. Ini adalah fitnah yang berlaku pada zaman yang kita ada hari ini. Terkadang apabila kita suluh budak, terkadang syaitan ni dia janji dengan Tuhan, kata la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila, ya wak sungguh
Dia nak tipu anak ada, dia nak bangkap anak ada, dia nak kontrol anak ada ni, ya wak sungguh. Bukan ya wak tawak sungguh tak. Ya janji dengan Tuhan, ya wak sungguh. Kita sekadar sekarang learning ni, kata kalau anak kita tak lekat keratam, tak lekatnya debu, tak lekatnya apa nama air ganyo dan sebagainya, tak apa dah lah kita kata. Sekadar tu ya kita. Mula-mula tu pun hingga dah. Tetapi kita hantar lagi kepada luar-luar negara ataupun dalam negara, naik kok bakok, naik kok mana-mana. Gapakah di dalam jamiah-jamiah, di dalam universiti yang anak cucu kita dok mengaji belajar daripada orang Islam kita sendiri. Hum minna. Mereka itu dok mengajar tu daripada kita. Sebahasa dengan kita, sebangsa dengan kita. Terkadang seugama dengan kita, tetapi yang mengandungi di dalam akal fikiran mereka yang dok mengajarkan kepada anak cucu kita bukan sebagaimana Islam itu redha. Dia nampak pandangan lekeh terhadap agama kita. Dia baca ayat tadi untuk nak nampak kata agama kita yang dikemukakan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kata dia ni jadi menyebabkan susah manusia nak duduk. Jadi nampak mengaji sungguh orang-orang kita, nampak pakai yasma, pakai molek, muka apa jernih-jernih, nah kasut berkelip-kelip, akan tetapi cara mikir dia tak serupa dengan hak Tuhan nak, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak. Sedangkan dia berdasar pada Al-Quran juga, berdasar kepada hadis Nabawi juga, tetapi cara syarah dia, cara faham dia tak serupa di atas apa yang Tuhan itu kandung. Perkara ni berlaku dengan cara sungguh. Bukannya mana kita dok kecek ni benda yang tak ada dalam wakil. Kita nak misal satu yang mudah, kita pernah dah dengar sama-sama dah, iaitu masalah ar-riba. Masalah riba ni yakni duit bunga lah kalau kita nak kecek. Orang Islam pakat tahu belaka, kata hukum dia sangat tan berat. Hukum dia sampai ke Tuhan agak kata orang ni seteru bagi dia. Orang apa semakan riba ni orang yang nak musuhi Tuhan. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Royak kepada orang yang makan riba tu, Tuhan dan Rasul sendiri nak halangkan dia, nak serahkan dia. Orang ni akak dera nak lawan Tuhan betul-betul. Hukumnya jelas, nyata molek. Tetapi cara mikir asraniyah ni yang kita pun jarang nak dengar. Orang tempat kita ni jarang sangat nak dengar asraniyin ataupun asraniyun ataupun asraniyah. Nampak nama tu mana orang maju nak kepada masa semasa, lalu dia syarah kata ayat riba ni memanglah Tuhan sebut dalam Quran, tetapi pada zaman dia sahaja, zaman Nabi Muhammad saja tak sesuai. Zaman kita ni kita tak boleh nak pakai dah hukum tu. Sebab apa? Sebab dia tadi itu tak sesuai dengan masa kita duduk ni. Kalaulah kita tak main lagu ni, bagaimanakah kita nak duduk dalam dunia hak semasa gini? Maka dia nak royak kepada kita kata riba yang disebutkan dalam dalam Quran tadi itu, kalau nak tarik manusia, nak halalkan benda hak Tuhan haram, payah orang nak terima. Lalu dia halihkan cacing daripada daripada riba pergi pada al-istismar. Makna kata nak melabarkan dalam perniagaan. Dan menamakan satu lagi fawaidul bunuk. Kalau kita taruh duit di bank, dinamakan hasilan daripada perniagaan bank. Bank makna tanakan tadi itu. Jadi membawa kepada umat Islam
yang ada di dalam dunia kita sekarang ni makna terima dengan cara mudah. Apabila hukuman Allah Subhanahu wa taala dihinakan lagu tu, dibelakangkan begitu, kita sengkakah kata kita ni nak boleh duduk depan di atas orang yang tidak beriman? Guru ni targhib juga, usaha juga membantukan guru-guru tok khatib tiap-tiap hari Jumaat, penceramah tiap-tiap tempat untuk nak memahami, bimbingkan, nak belakan, nak akaknya syariat Islam. Tiba-tiba di dalam kita hidup harian tadi itu, kita tak terkabar kata diri kita tu telah temuh gitu. Makna telah makan gitu, telah habis dah, binasa dah bawah tadi itu, tak lekat duk dah. Sekadar dah nampak rupa sahaja. Kalau kita nak kecek mudah-mudah, huncut saja, kartun saja. Rima kan rima khetah, bukan rima sungguh. Tentu kalaulah orang Islam duk lagu tu, pertolongan Tuhan tak datang kepada kita walaupun bagaimana. Dengan sebab itu, kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, kita tadi itu kalau nak tengok mari, orang mengambilkan dengan asbab dalam dunia ni, kalau kita nak tengok di antara orang yang beriman dengan orang tak beriman, orang mengambilkan dengan asbab banyak, terkadang lah, bukan semua, terkadang banyak orang tak beriman banyak ambil. Orang kita ni yattaki'u ala qadarillah. Orang kita ni semata-mata tak tangan di atas qada Tuhan. Sebab apa boleh jadi gitu? Kita dah lahau juga nak kepada mengatasi orang tak beriman, nak kepada kehebatan, kekuatan, kemajuan, begitu. Banyak daripada benda-benda yang kita dok nak dalam agama kita, dan agama kita apa beri benda-benda lagu tu. Tak ada salah apa kita nak benda-benda lagu tu. Ya agama Islam, agama dunia, agama akhirat, bukan agama dunia saja ataupun agama akhirat saja. Musuh Allah Taala ni, ya cidik dia ni ya pagar balik hak dini dengan duniawi. Ya pagar manusia kita ni, ya nak buat lagu mana wisilap faham terhadap ajaran Islam tadi itu, balik rupa agama dan balik rupa dunia. Maka dua belah. Kita terkadang lah kalau kita sekadar duk mari duk tak ada duk jadi cari mana ilmu hak duk berlaku sekarang lalan ni, rancangan mereka, terkadang kita tak tahu. Tak ada. Kita pandai beli, ya, terkadang setengah-setengah beli telefon ke anak, beli komputer pada anak. Moga demo tu duk main gapo le telefon, duk main gapo dalam di dalam di dalam komputer, dalam gapo ni, notebook dan sebagainya. Kita tak tahu, jauh sangat demo tu pergi. Anak kita tu pergi jauh sangat. Sehingga akhir sekali kabar-kabar mari habis dah, tak nak gapo dah. Ini alhamdulillah kita dapat dengar-dengar daripada apa yang kita nak kemukakan di sini. Jadi ya buah balik rupa agama, manusia tak saya gerak mana. Berimej dengan qada dengan cara pesing murjiah. Duk gitu, tak ada mengambilkan dengan asbab. Dia tak tahu dan dia tak ada biasa dengar kata al-asbab min qadarillah wa qada'ihi. Daripada qada Tuhan juga al-asbab itu. Dan balik dunia ni pun supaya ya, masuk di dalam qada Tuhan juga. Sebab tu kita kena bimbing dua. Jangan waksa dalam masalah ni. Mereka senantiasa nak halau kita semata. Sungguh Tuhan rakyat dalam Quran bukan bahang. Tuhan kata walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tu sungguh Yahudi Nasara ni dia tak akan redha terhadap kita sama sekali. Dia tak redha terhadap kita. Ayat surah Al-Maidah tu ayat kata wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dia senantiasa halangkan kita tubik daripada agama kita.
tubik daripada ajaran hak sebenar. Kalau gitu mereka ini mentukarkan nama nakwi kita itu punah faham. Berkatanya seorang tokoh ulama, dia kata namanya Dr. Muhammad Ibnu Muhammad Hussein. Dia menyatakan bahayanya cara memikir Asraniyah ini di atas masyarakat al-Islamiyah. Yang mari dua pihak, dia kata. Pihak mula-mula mari nak memunahkan Islam betul-betul. Dalam arti kata lagu mana? Dalam arti kata nak menghuduhkan. Nak menghuduhkan apa nama? Menghuduhkan kedudukan agama kita. Orang kita hari ni yang nak kepada kesenangan, nak jadi bebas belaka. Kalau bahasa Sia tepat kita ni panggil kumpulan serinium. Nak duk tadi itu asalkan aku nak duk lagu mana ikut aku lah. Ayat makna yang nak kot tu. Dan nak memahami salah terhadap apa nama? Salah terhadap asas yang ada dalam agama kita. Agama kita bina di atas asas, bina di atas kawaid. Maka mereka ini nak kita faham salah terhadap agama kita sendiri. Hari ni ia tak nak masuk dah dalam negeri kita. Ia pakai orang kita sendiri untuk menjadikan alat senjata bagi dia. Padahal dah. Sebab cara memikir ni kalaulah masuk dalam akal manusia, ia jadi jelira sendiri. Jadi digingat sendiri. Tak ada payah kita nak hajak pula kali yang kedua, kali yang ketiga. Tak ada. Dengan sebab itu, dia kata, apabila datang mereka lepas daripada apa yang mereka itu bawa datang ini, mereka akan royak kepada umat manusia, kata ajaran Islam ni ajaran beku. Kalimah beku ni kita sedap dengar tak? Memang kita tak sedap dengar. Sebab beku-beku ni mana tak gerak. Cuba kita tengok negara-negara di sekelilingi kita. Mereka paling belakang kepada ajaran Islam hak sebenar. Paling belakang, nyata-nyata paling belakang. Tetapi tak ada engkar dengan cara zahir-zahir lagi, tak ada lagi. Tetapi tinggal, memang tinggal. Paling belakang daripadanya. Hawa apa? Kerana kena buah huraian kata agama ni adalah agama beku. Agama tak bergerak akal fikiran. Agama tidak serupa dengan agama-agama yang mudah, agama lain. Sedangkan dalam agama kita ni tak ada perkara yang jadi payah. Terkadang kita orang mengajar sendiri ni mempayahkan hukum ni sampai kan jadi patah semangat ummah. Payahkan pada nak payah faham ni. Quran benda mudah nak faham. Hadis Nabi benda mudah ringil kita nak terima. Tetapi mempayahkan oleh setengah-setengah sehingga kita jadi patah semangat. Tak saya dengar dah. Puas. Nak pergi dengar hak lain. Ini perkara yang berlaku sungguh dalam masyarakat kita. Kalau kita suluh hari ni, ya seolah kata dunia ni duduk dalam tapak tangan kita, boleh tengok belakang. Tak ada jadi jauh daripada kita. Dengan sebab itu, dia kata Islam ni sebenarnya agama kulit bukan agama ruhi. Agama yang nak cara balik ke senengan dalam. Tak, dia kata. Secara nak cara masalah luar-luar kulit-kulit gitu. Ini puak-puak Asraniyah dok kecek terhadap agama kita, sehingga agama kita ni jadi seolah kata huduh daripada mana? Huduh daripada benda hak sungguh. Dengan sebab itu kita nak tengok kata cara mereka itu nak memunahkan agama kita ni lagu mana kata biiznillahi ta'ala. Di dalam agama kita ni Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa duk jaga agama kita.
Tuhan jaga rupa lagu mana? Yakni Tuhan mengadakan manusia yang kasih kepada agama, mari jagakan ajaran ini, dalam arti kata mari nak fahamkan ajaran agama. Ikut midai mana-mana. Agama ni adalah agama hak Tuhan nak manusia itu berkekal dengan dia sehingga hari kiamat datang mari. Tuhan hendak lagu tu, maka pasti berlaku. Walaupun nak jadi lagu mana, agama ni tetap jadi agama. Tapi kena tanya, agama dah ada, diri kita tadi itu kita calon ke tak masuk dalam agama ni? Kalaulah diri kita tak masuk dalam ajaran ni, agama ni, arti kita hidup manusia ni tak ada berarti. Tiap-tiap orang ada cara mikir, tiap-tiap orang ada hawa nafsu, tiap-tiap orang ada perasaan, tiap-tiap orang ada kanak dia. Tetapi dengan sebab Allah Ta'ala nak royak kata, hei manusia, mung ni aku jadi mari nak mung tadi itu jadi manusia sebagai hamba aku, bukan hamba sesama hamba sesama makhluk. Tak, bukan lagu tu. Dengan sebab itu Tuhan ini ya'ba, kalimah ya'ba ni agang, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ba Allahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka itu senantiasa nak memadamkan cahaya Allah dengan huraian, dengan sebutan, dengan cemar, dengan tu, dengan ning. Tapi Allah Ta'ala agang, sama sekali Tuhan tak beri, sama sekali Tuhan tak reda, sama sekali Tuhan itu tak izin. Walaupun orang yang tak beriman itu sekalipun nak lagu tu, tapi Tuhan tak izin lagu tu. Dengan sebab itu Allah Ta'ala jadikan di dalam agama kita ni rijal. Rijal ni makna gana? Orang mari nak jaga agama, orang mari nak khidmat kepada agama, orang nak mari nak bersihkan agama kita daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dunia ni yang kita ada, terutama pedahnya ini perkara ini kepada umat manusia, terutama pelajar-pelajar, alim ulama dan guru-guru. Orang awam tadi tu nanti tupai guru lah, nanti tupai guru, nanti tupai alim ulama kita, nanti tupai pendakwah kita. Dan hendak mengaji sekarang kena sungguh, kena ingat kata kita ni kena pegang amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat kita ini perlu kepada diri kita. Jangan kita buat tak sungguh dalam masalah mengaji, tak buat sungguh dalam masalah menuntut ilmu masa kita menuntut. Fitnah hari ini tersebar. Sungguh Tuhan wi kemudahan kepada kita. Tetapi fitnah yang berlaku hari ini ia nak memunahkan akal fikiran dengan perasaan. Manusia yang tukar, seolah kata tukar jadi orang manusia, jadi bukan daripada fitrah asal, dua masa sahaja. Masa Nabi Lut semasa tu satu, dan masa hak kita duduk ni, masa korong 15 hak kita duduk ni manusia tukar diri kita. Hak lelaki tak menjadi lelaki, hak perempuan tak menjadi perempuan, hak manusia tak sejadi manusia, nak jadi binatang. Masa kita ni. Sebab apa? Sebab akal fikiran kena basuh, perasaan kena tukar. Dengan apa? Dengan ideologi, cara mikir. Orang panggil kata apa? Dalam bahasa orang tayar al-munharifah, gelombang cara mikir yang menyeleweng. Ini ni perkara yang bahaya lebih daripada seorang tadi itu khenakkan diri dia, dalam arti kata membinasakan diri dia. Hak ni panggil tai tangpin. Bukan makna mati selalu, dok hidup tak ada pedah kepada diri, tak ada pedah kepada keluarga, tak ada pedah kepada masyarakat, tak ada pedah kepada agama, tak ada pedah diri dia hidup kata dia tu orang, tak ada pedah. Dengan sebab itu alhamdulillah
di kalangan ahli sunnati wal jamaah kita mazhab salah ni ada tokoh-tokoh ulama duk royak, duk bungkar, duk buka, duk bercara, duk faham akan masalah ini ni seluruh dunia. Bukan sekadar dalam negara kita sahaja, seluruh dunia. Supaya nak kita tadi itu selamat diri kita. Saya tak sebutlah sini, insya-Allah ada beberapa kitab yang depan kita ni banyak, lebih daripada 10 nama yang kita bawa data di sini ni, iaitu daripada kita nak sebut pada 1-2 insya-Allah, Mafhumut Tajdid Ad-Dini bagi Bustami Sa'id. Ni salah satu daripada tokoh ulama kita, terutama pelajar dan guru. Baca kitab ni, baca kitab ni dan buat kajian molek-molek di dalam pengajian kita tu. Tiap-tiap pagi kita duk mengajar anak cucu kita di madrasah tu, kena bubuh cara mikir. Bubuh cara mikir nak betul kelik semula kata kita ni siapa, manusia ke gapo dia, kita agama gapo, nak bawa orang pergi kana, agama kita nak pergi kana, kena tahu. Dan ada satu kitab nama Al-Islam wal Hadaratul Gharbiyah. Kitab ni guru saya dan saya sendiri nak wasiatlah kepada kita sekalian kaji dan baca. Bagi Syekh tadi itulah, bagi apa nama Muhammad Hussein tadi itu tu lebih kurang 200 muka lebih. Kita ni masya-Allah sungguh. Orang Thailand kita ni, maaflah kalau kita sebut gini dah, semuka tak boleh baca surat sehari. Nah keradat semuka surat gini tak boleh, surat gini. Bagaimana kita nak benguh naik? Ilmu ni berhajat kepada kita berlari seperti kita makan ni, kita minum ni tu. Cuba tengok orang hak boleh duk ke depan, orang hak boleh jaga teraju dunia, bagaimana dia dengan pembaca apa nama ilmu pengetahuan? Bagaimana? Tiap-tiap hari tak kurang lebih daripada 50 muka baca surat. Guru saya ni 500 muka baca sehari. Raina makna terbatu tu sekali baca sehari habis. Kita ni 50 muka tak boleh pergi ni, aish. Tak sesuai kita jadi orang mengaji ni. Saya nak nasihat kepada asatizah, guru-guru dan pelajar-pelajar. Orang awal tu kita tak boleh nak tekan dia. Dia nanti dengar kita. Kalau kita tak gagah, kita tak kukuh, padahal nak gantung lagu mana kepada kita. Salah satu lagi daripada cara memikir orang dalam negara kita ni, orang panggil ananiyah. Cara memikir henke tua. Aku dah rugi apa masa aku dah baca apa kitab, aku dah buat kajian apa. Orang pakai nak tupai aku, baik aku duduk seni-seni. Cara memikir ni kita tak boleh mikir. Kalaulah kita sebagai guru umat Islam, umat Nabi, sebagai pelajar agama, kalau memikir lagu ni, kita tak sesuai jadi guru, tak sesuai jadi pelajar, tak sesuai jadi umat Nabi alaihi salatu wassalam. Apa? Kerana tak ada jiwa ni, tak ada perasaan, tak ada hati untuk nak jagakan umat Islam daripada paham penuh. Tak boleh buatlah tu. Pasti kita kena jaga dan pasti kita kena buat benar-benar lagu ni. Tak boleh orang pakai nak tupai kita, kita buat main-main. Bukan dia lagu tu. Itu sebagai nasihat lah sikit kepada umat Islam, supaya kita itu boleh pergi ke depan, selamat belaka orang kita dunia dan di akhirat nanti. Itu satu daripada buku dua dah kita sebut. Yang ketiganya, mafhumut tajdid baina sunnatin nabawiyah wa baina ad'iyat tajdid at-tajdid al-mu'asirin. Ni bagi Syekh Mahmud Tahan, tuai kitab Taisir Mustalahil Hadis. Kalaulah kita sebagai guru ni ada 3 maklumat ni, ada 3 kitab ni di tangan kita, kita baca, kita gapo, insya-Allah kita ni semasa tahu cara mikir global orang dok buat gapo ni dalam dunia ni tahu. Dia tak ada jadi tumpah darah, tak ada jadi pakai miskin, tak ada jadi mati situ mati sini ni, malaikat dengan sebab kita tak tahu.
Di negara kita tak sih kapal tumpah darah tapi segapo tadi itu tu. Orang kita kalau lah tuai gagah tapi akal fikir kecil, yang nak main rank. Sebab tu masalah agama bukan ulama kata mas'alatud din laisa bimas'alatil adalah. Agama kita ni bukan masalah cara kita nak bergagah gitu. Agama kita akli, cara mikir. Akal kita yang kita tadi itu kena tupannya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sama ada Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Hak tu ya. Lain daripada tu mari nak somtop, mari nak bantu, mari nak mengkuatkan dua dan satu sahaja. Kalau gitu dasar-dasar mereka yang kita nak tengok di sini ni ada gapo kata hak mereka nak daripada kita. Hak mereka nak daripada kita akhir sekali nak kita tu jadi keluar tubik daripada agama kita sebagaimana Tuhan katalah di dalam Al-Quranul Karim. Tuhan kata lagu mana? Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sesungguhnya mereka yang keluar diri dia paling belakang daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, setelah daripada Tuhan tu, setelah daripada Allah Ta'ala menyatakan bagi mereka, beri keterangan pada mereka, beri cara mikir pada mereka, beri ajaran pada mereka, apa jadi gitu? Asy-syaitanu sawwala lahum. Syaitanlah yang menghiaskan akal fikiran mereka. Allah ya jack kita tubik daripada syurga, ya nak jack kita pula tak boleh masuk syurga pula sekali lagi. Kita kena khabar benda ni. Kalau kita tak khabar, masa siapa? Khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia dan rugi al-akhirah. Akhir sekali jadi lagu mana Tuhan kata? Zalika bi annahum qalu. Mereka itu kata lilladzina karihu ma nazzala Allah. Mereka itu benci apa hak Tuhan waktu mari. Situ hak nak. Ajaran Tuhan dibecikan. Apabila manusia ni benci terhadap ajaran Tuhan, tak sada buat gapo dah dia. Saja dah. Seolah kata orang tak jadi orang dah. Dia benci ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. Nak turut setengah-setengah. Sedangkan agama Islam kita ni, kita nak jalan tak leh kalau kita tak faham. Supaya kita tengok hukum hudud, cara kita nak melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Kenapa seluruh dunia hari ni ghalib tadi itu tak pakai hukum syariat, pakai hukum demokrasi, demokratiyah. Apa? Kerana mereka itu faham kata hukum Islam adalah hukuman yang tak semasa. Yang tak semasa. Dengan sebab itu kita nak jalan tak boleh. Sebab itulah masa kita duduk luar negara, orang duduk lahong juga kata nak membangunkan syariat Islam. Lambang dia nak menghidupkan, lambang dia nak hidupkan syariatul Islam. Nak letakkan syariat Islam sebagai dastur, sebagai perlembagaan bagi negara. Tapi rakyat tak boleh nak terima. Awak apa? Kerana rakyat tak faham. Kita berapa kali dah sebut kata, apabila manusia tak faham, yang nak buat tak boleh. Di sinilah wahai pelajar, wahai guru, kamu adalah asas di atas dunia ni. Sebab kamulah yang nak memahamikan hukum syarak kepada manusia, nak memahamikan hukum Tuhan kepada umat semua. Ingatlah kalau orang manusia kita tak faham, tak nak buat tak boleh. Dia nak suka lagu mana, dia nak kenal lagu mana, sedangkan dia tadi itu tak faham. Kalau kita nak duk dia tak sepah, pas kita nak kepada kemajuan, nak kepada kekuatan, aina hadha?
Di mana kita nak dapat perkara tadi? Sebab dunia ni tempat percobaan kena mengambilkan dengan asbab. Orang tak ada mengambilkan dengan asbab, ia tak jaya dalam dunia ni. Dengan sebab itu, tempatan kita ni alhamdulillah, sedikit-sedikit daripada ulama-ulama hak kita ni, di atas bantasan hak kita duk jalan ni, orang semasa. Bukan mana orang akhlada ilal ard, makna kata nak sekadar nak bakit kebudayaan sahaja. Kebudayaan tak apa, boleh kita nak duduk dengan dia, tetapi bukan makna kata kita nak heret manusia ni yang you klik ke belakang. Tak, bukan lagu tu. Islam kita ni yang kena hadap ke depan, bukan sekadar duduk balik belakang ni nak heret hak sekarang nak klik belakang. Tak, bukan lagu tu. Tapi kalau kita nak tinggal langsung hak balik belakang ni, tak boleh juga. Kalau gitu mai kita klik sini sikit. Manusia kita apabila ia tak faham cerak, ia tak boleh nak terimakan ajaran sama sekali. Lepas Tuhan nak buat lagu mana dengan dia? Tuhan apa royak dalam Quran? Royak balasan lah. Nak royak balasan kata orang hak tak seh dengan ajaran Tuhan, orang tak boleh nak terima dengan ajaran Tuhan, Tuhan nak buat lagu mana dengan dia? Tuhan kata fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana apabila mereka itu dimatikan oleh para malaikat, cabut nyawa dia, malaikat katak tapa dia, katak dia, belakang dia, muka dia dan sebagainya. Itu balasan. Benda ni berlaku, ya berlaku, tetapi kita tak sewi berlaku nak buat lagu mana? Kita kena faham ajaran. Hari ni orang ngaji ramai. Oh, mengaji tak ada, tak sikit lah tempat kita klik mari satu duf'ah daripada luar negara ni. Tak boleh nak bilang dengan nak jari, penuh. Tetapi hak nak faham tadi tu, hak nak faham tadi tu hak ni hak kita kena cari. Kerana gapo? Kerana orang nak turuk tadi tu ramai. Orang nak pakai tu ramai, orang nak bawa tu ramai, tetapi teraju tu, pala robok tu, dia nak calonkan diri. Setengah-setengah kita kecek untuk email kita kata orang ngaji ramai tapi takut cemar baju. Kita kalau nak kerja agama, kalau duk bimbang nak cemar baju, tak usah ngaji agama. Ya sebab agama kita ni, agama pasal kita kena gerbang masuk, gerbang ilmu pengetahuan, gerbangnya umur dia, jasad dia sebagai. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana yang lain. Sebagaimana Tuhan ada ayat dalam Quran, kalau kita tak tertanya dengan ayat Quran, kita tak buat kerja. Dan lepas umat jadi kodeh gitulah. Allahu Akbar. Hei orang ngaji agama, hei orang hak pergi jawatan dalam negara ni hak tinggi-tinggi tu, Allah Ta'ala kata pada kamu hamba Allah Ta'ala tu Tuhan, katakan inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala tawar nak minta beli gapo? Belikan diri kita, hak kita nak jual pada Tuhan dengan gapo ya Allah? Dengan syurga. Syurga ni makna gano? Makna tepat ke dia hak senang sekali tak ada dah. Sifat yang lagu mana? Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka itu sungguh di dalam masalah nak akaknya lambang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bidang mana pun. Kita reti dalam bidang ekonomi, wak. Kita reti dalam bidang politik, kecek. Kita reti dalam bidang apa nama? Ad-din, lah lagi. Kita reti dalam bidang apa nama, cara kita nak mikir ke apa nak hajar pekerjaan ke. Wah, semua tadi itu adalah kebaikan belaka kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ni cuba kita tengok, nyesurai ni nak kata pak tapi tak ada, lapar pula. Sekali lapar pula. Video hak demo buat tadi tu mai sebar kepada orang Islam kita. Klipsan tadi tu banyak anu.
Hak bawa fikrah pesen menyeleweng. Banyak mana? Sebagai dia banyak mana? Media dia setara mana? Allahu Akbar. Kalau kita nak buat koha-koha, Al-Haq nak naik lagu mana? Kebenaran tu nak naik lagu mana? Tak boleh nak naik. Berhajat pada kita kena tanya jiwa kata kita duk buat gapo Allah ni. Dia nak bantu agama Allah Ta'ala, bukan bantu hak tu hak ni. Hak naknya gitu. Kemudian wapanya malaikat tu nya pukulnya kataknya buat gitu lalu. Zalika bi annahum, demikian itu mereka itu ittaba'u ma askhatallah, mereka itu turut apa hak Tuhan marah. He tak marah lagu mana menghalalkan benda hak Tuhan haram, mengharamkan tu benda hak Tuhan halal. Hari ni pakai tolak betul-betul lah, minta betul-betul. Aku nak benda-benda hak tak boleh ni. Nak nampak, nak zahir. Kita orang Islam, kita kena faham. Dia minta tadi sebab dia tak faham tu. Kalau dia faham tak buat lagu tu, walaupun dia nak, dia tak buat lagu tu zahir-zahir sebab dia faham juga, ada juga fahamnya dia. Sebab tu berhajat pada kita ni nak kepada faham. Wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Dia benci apa hak Tuhan, ajaran Tuhan membatalkan habis licin amalan dia. Ha ni hak kita duk bimbang sekali. Dengan cara ringkas, insya-Allah kita nak sebut ada beberapa perkara yang kita tulis mari di sini ni. Hak ulama kita tulis mari ni, dia kata lagu mana? Mula-mula dasar dia mendahulukan akal fikiran dia di atas wahyu Tuhan. Dia mendahului perasaan dia di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dengan dakwa lagu mana? Dengan dakwa kata wahyu Tuhan ni tak sesuai dengan akal fikiran kita hak sekarang. Hak sekarang kita nak mikir lagu ni, masa dulu tak apalah. Cuba kita tengok masa hak kita duduk lala ni. Orang Islam kita dalam rupa tok guru, dalam rupa alim ulama, masuk dalam gereja minta ampun kepada orang hak mati dalam di kalangan manusia hak bukan orang Islam. Hak ni hak dak berlaku. Ijma' para ulama dulu, dia kata hak tu ijma' orang dulu. Tak boleh kita pakai zaman kita. Kita tak boleh kena minta ampun kepada orang mati ni. Sebab dia ni saudara sesama manusia. Walaupun dia orang agama lain. Syurga bukan untuk orang Islam saja. Tu dia, tak ada apa. Nabi Muhammad royak dalam hadis, tak masuk syurga malaikat diri beriman. Oh, ni hadis Nabi zaman dia, zaman kita kena faham lagu lain. Nabi apabila nak takbir di atas Abdullah bin Sabah tu ayat Quran, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrih innahum kafaru billah innahum kafaru billah wa matu wa hum fasiqun. Jangan semaya di atas dia, jangan minta ampun kepada dia. Hak lah ni tak boleh kena ubah. Subhanallah. Kalau sampai situ kita nak gapo lagi? Kita sebagai orang Islam ni nak tinggal gapo lagi? Tak ada gapo dah lah, habis licin. Dengan sebab itu pahami agama kita ni yang kena asah daripada kita. Sebagai orang duduk dalam negara, kelik mana cara ke anak cucu kita kena faham molek. Gilah ngaji mana kalau dia faham kena, dia kena. Dia tak ada masalah. Saya tak ada nak royak lah orang lain, kita sendiri masalah. Kita duduk rumah ni kita ngaji jalan ni hak faham salah ni molek dengan ulama-ulama tempat kita. Juhuk ulama-ulama mereka 9 orang kita dah jumpa tu, kita ngaji dengan cara molek. Gi ngaji luar negara. Duk di dalam kumpulan ahli kalam 2-13 tahun 14 tahun tak ada usah kesal gapo-gapo. Walaupun kita tahu cara dia lagu mana, cara jalannya dia, gitu gini mantik tak mantik gapo nama, okey tak ada masalah mengaji habis belaka supaya ada ramai-ramai. Tapi kita tak kesal. Hawa apa? Kerana titik peluh hak guru kita duk tulah tarkin kita, tarbiyah kita, ajar kita tetap molek. Hari ni guru tadi itu nak masalah ni pula. Sebab tiap-tiap tahun kita nak hantar anak cucu kita tubik luar negara, sebab dalam negara kita ni tempat rong rap terkadang tak cukup. Ada bukan tak ada, tak cukup. Tetapi
Sekarang lah ni kita katalah, ijtihad saya lah, ความคิดส่วนตัวhak kita ni, kita ngaji dengan ulama-ulama hak tempat kita, negara kita, universiti tempat kita, jamaah kita lebih selamat. Sebab apa? Sebab cara mikir tadi itu kita boleh gawah. Allah, luar negara takutlah ni. Tak kau tu. Tak kau ni. Banyak kali. Itu satu. Yang kedua, mereka itu takwil habis licin akan ayat Quran hadis Nabi, dan dia tanggung di atas hawa nafsu dia. Ayat agak cerak-cerak, nyata, soreh, muhkamat lagi kata, yang takwil berat dia. Bukan sekadar takwil ayat sifat hak kita duk ngaji dulu tu dah, hak tu cerak dah, tetapi hak ni baru ni. Takwil habis licin masalah ayatil ahkam, ayat ahkam. Hak ngaji syariah, hak ngaji syariah semua tu, tak kira universiti mana, jamiah mana, tengok tibat ni, orang duk ubah lagu mana hari ni. Cara mikir kita, ayat reba cerak, ayat masalah risuah tu cerak, ayat masalah arak tu cerak, ayat masalah menipu tu cerak, ayat masalah halal darah orang tak tahu kat mana tu cerak. Yang ubah dia belici. Tengok kitab-kitab mereka. Kitab yang hak kita sebut tu ada di tangan kita ni begitu. Mana kata raya sebut mari takwilat dia, cara pentafsiran dia habis ada belaka benar-benar. Sebab tu masuk mari dalam negara kita ni hak tu gitu. Oh, kena pakai pukat banyak-banyak lapis juga nak tahan benda-benda tu supaya nak jadi selamat. Kemudian yang ketiga ni bahaya. Dia bagikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hak ni boleh pakai, hak ni tak boleh pakai. Sedangkan hadis hak tak boleh pakai, hak boleh pakai dalam syariat kita ada nasikh, ada mansukh. Ada hadis mansukh, ada hadis nasikh. Mansukh memang kita tak pakai. Sebagaimana hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Nabi kata la tadakhiru udhiyatakum fawqa thalath. Hadis Sahih Bukhari kan? Jangan kita taruhnya daging gerbek kita lebih daripada 3 hari. Jangan lebih pada 3 hari. Hadis tu hadis sahih. Tetapi hadis ni mansukh, mana kata dibatalkan hukum dia. Mari hadis lain meriwayat kata taruhlah sampai setahun ke gapo, taruh tak ada masalah. Hadis lain mari, hadis sahih mari mansukhkan hadis tadi. Tetapi hak ni dia waris hadis hak bukan mansukh, hadis hak boleh pakai. Yang mari tak hak bahagian ni boleh pakai, hak bahagian ni tak boleh pakai. Allahu akbar. Salah satu daripada hadis ia kata tak boleh pakai sekarang, Nabi kata man nakaha bighairi idzni wali fanikahuha batilah tu, siapa dia menikah dengan ketiadaan wali, maka orang tu menikah lagu tu batal. Nabi sebut 3 kali. Dia kata hadis ni tak boleh pakai. Hadis tu kata sahih kan? Tak mansukh dak. Siapa kata gitu lalu dia buat. Apabila lagu tu masuk dari cara mikir anak muda kita, duk kok mana-mana jauh dari kita sikit, kita boleh hantar duit ya. Sebulan hantar 6,000, 7,000, 8,000 hantar pergi ya. Kita ada duit 10,000 pun ada setengah-setengah. Kalau kita kenal buat kaya-kaya tu 10,000, 15,000 biasa. Hantar anak duk luar-luar negara tu, tiba-tiba anak duk pahal lagu. Pahak pesen ning ni duk di mana? Duk dalam jamiah. Bukan duk luar pagar jamiah, duk dalam jamiah. Sebab apa boleh duduk dalam jamiah? Kerana sen yai balik belakang. Tepat yang nyanda tu usah kan? Tu dia. Tak boleh sebut banyak sangat masalah ni. Mungkin demo kata tak boleh. Tapi nak royak kata tak boleh, kita nak royak juga, nak jagakan orang kita ni. Kelik-kelik mari, kita nampak pakai supaya kita, tapi otak tak supaya dengan kita. Sudah lagu tu. Siap kalau jadi lagu tu. Hak tu hak kita duk usaha nak royak. Kemudian satu lagi kita nak sebut, ya dakwa kata wajib kita ijtihad baru. Hukumnya semua hak tak berlaku dengan hawa nafsu, ijtihad habis. Lagu mana ijtihad baru lah ni? Yang pertama, apa nama? Masalah bagi harta supa di antara lelaki perempuan, merainkan supa. Tak ada beza.
Yang kedua, masalah al-ma'isyah, makna kata hidup suami isteri tak wajib. Isteri tadi itu cara ke suami ya, tak wajib. Hak wajibnya kita sekadar ada alaqah jinsiyah, alaqah apa saya atas kesedak kayak gitu ya. Hak lain dia nak makan, nak minum, nak pakai, nak cuci rumah ke apa, hak tu hak dia. Mung tak kena dak cara. Tu orang tu cara mikir hak duk asuh pada orang perempuan hak pesen-pesen ni. Ya Allah, tubik surat khabar benda-benda lagu ni, bukan tak tubik surat khabar. Tubik surat khabar benda-benda lagu ni. Dalam Islam boleh ijtihad? Ya, boleh. Itu ijtihad dalam ulama sunnah kita tak terkatuk, tapi bukan buka semua. Kena ahli dia nak ijtihad. Kalau bukan ahli jangan ada ijtihad, tak boleh. Nak ijtihad dia kena ada alat dia. Kalau Quran tak ingat di mula tak sah. Ayat ahkam tak pernah mengaji di mula tak sah. Ni tak sah. Ni masalah apa yang kata dakwah juga. Hak pesen ni ijtihad yang pesen luar daripada luar daripada pitu ijtihad hak asal. Pitu ijtihad hak asal. Itu perkara-perkara yang kita sebagaimana kita kena tahu. Satu perkara yang terakhir, mereka ini suka dan mengajak dan memahami akan otak manusia kata hukum syariat tak sesuai dah kita pakai sekarang. Nak pakai apa? Kena pakai demokratiah. Apa nama demokratiah? Percaya partai itulah. Demokrasi mana lagu mana? Hukmu sya' ala sya'. Hukum rakyat di atas rakyat. Itu makna demokrasi. Nak lagu mana? Hakak dalam perlembagaan wak gini. Okey. Ya tak saya pakai hukum syariat. Maka ulama Islam kita kalau kita pergi ngaji luar negara, ya ada satu bab ahwalus syakhsiyah. Ya letakkan nama nak cara ke hukum syariat ni, hak baru nak wis masa ni, ya letak nama kitab ahwalus syakhsiyah. Keadaan kita nak jaga perhidupan orang Islam kita lagu mana? Nak wis masa, nak widar dengan demo tok tadi. Ya bahaya ni lagu ni. Bahaya lagu mana? Hukum tu kalau kita buat sama dengan hukum hak lain, ataupun hukum tu lebih baik daripada hukum tu ni jatuh agama. Orang kita tak tahu gapo dah gini. Meru arai tak tahu. Sebab ia tak faham. Apabila ia tak faham, dia jadi mudah belaka, dia jadi biasa, ada jadi payah bagi dia. Dengan sebab itu hari ni kita tak boleh buat mudah-mudah lah. Banyak lagi kita jumpa budak daripada perkara-perkara tadi itu biiznillah taala pada halaqah yang seterusnya biiznillah taala. Maka kesimpulan hari ini kita nak kecek kata masalah asraniyah, masalah semasa kita kena jadi orang maju, Islam tak ada meneteh. Tetapi Islam nak wipeh kata maju duduk dalam cupcake. Maju duduk di dalam garis, bukan maju luar pada garis. Tak boleh lagu tu. Dunia mana-mana sebenarnya tak boleh nak kepada maju pasal kata luar pada garis, ya tak say juga. Tetapi yang nak munuh kat agama kita orang tak sempat dengan cara mikir dia, tak sempat dengan cara putablik dia, terkadang kita termakan dengan cara-cara mikir umpama ini. Dengan sebab itu hari ini berhajat kepada kita umat Islam kena i'adatun nazar, kita pandangan semula, tengok semula, balik semula cara mengaji kita, cara kita nak beragama, kena suluh bukan sekadar diri kita. Sebab Tuhan rakyat pada 1400 tahun dah turun ayat Quran di atas Nabi Muhammad, kata lagu mana? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. So jaga diri kama ada jaga orang duk orang tahan kita daripada siksa api neraka. Hak ni dia menawari hak tu dah kita ni. Sebab itulah saya jadi kata berasa dalam diri kita kata jadi kewajipan bagi diri saya terutamanya kena kecek masalah ni. Kena faham masalah ni. Insya-Allah kita nak bawa data satu persatu gapo kata anasir dia. Fahami dia yang nak daripada kita hari ni tu yang nak gapo. InsyaAllah kita akan jumpa berlainan halaqah ni di dalam ini masjid yang maha berkat. Maka pada malam ni kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala jagakan diri kita,
anak cucu kita, orang duk orang tahan kita daripada cara mikir yang menyelewengkan umpama ini. Dan kita mintalah pohon kepada Allah Subhanahu wa taala mensihati imam kita dan ahli jawatan masjid ni supaya mereka itu senantiasa bukakan tempat dan buatnya majlis-majlis umpama ini supaya jadi faedah tu umum kepada umat Islam, terutamanya tempatan kita di sini. Dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita dan jaga kita daripada penyakit, minta Tuhan sembuh daripada penyakit dan merahmati semua benar orang-orang yang telah meninggal di kalangan orang Islam kita, tok nenek moyang kita dan apa-apa yang kita kasihi terhadap mereka. Dan akhir ni kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memanyangkan majlis kita sampai seteruslah dengan imam kita dan ahli jawatan masjid ini. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma ihfazna bil islami qa'ima واحفظنا بالإسلام قاعدة واحفظنا بالإسلام راقدة ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.